Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasiati binti Abdul Halim, nombor matrik 051702. Hari ini saya berserta dua lagi rakan saya. Kami akan membentangkan tentang tajuk maf'ul bih. Seterusnya, yang pertama, kita akan lihat kepada ta'rif maf'ulun bih. Maf'ulun bih huwa kullu ismun mansub yadullu ala ma waqa'a alaihi fi'il al-fa'il. Kullu ismun mansub, setiap kata nama mansub yang berbaris fathah ataupun berbaris atas, yadullu ala ma waqa'a alaihi fi'il al-fa'il, yang diikuti selepasnya perkataan fi'il dan fa'il. Kebiasaannya di sini saya meletakkan perkataan pertama fi'il dan diikuti kepada fa'il. Seterusnya perkataan ketiga kebiasaannya didatangi oleh maf'ulun bih. Sebagai contoh, daraba Khalidun Zaidan. Daraba fi'il, Khalidun adalah fa'il dan Zaidan adalah merupakan maf'ulun bih. Di sini kita dapat lihat bahawa kembali kepada ta'rif di atas, iaitu menunjukkan kepada setiap isim mansub, setiap kata nama yang berbaris atas, manakala Zaidan ini adalah mewakili kepada maf'ulun bih yang berbaris di atas. Seterusnya, anwa'ul maf'ulun bih. Anwa' maf'ulun bih terbahagi kepada dua, iaitu isim zahir serta isim dhamir. Anwa' maf'ulun bih yang pertama iaitu isim zahir, yang bermaksud mencakupi semua isim yang jelas dan nyata. Sebagai contoh, kita dapat lihat ra'aitu Khalidan, ra'aitu at-talibaini, ra'aitu at-talibina. Ketiga-tiga perkataan dalam bulatan merah tersebut adalah merupakan maf'ulun bih yang didatangi selepas fi'il dan fa'il. Di sini kita jelas dapat lihat bahawa maf'ulun bih di sini adalah sangat jelas ditulis, maka ia adalah dinamakan sebagai isim zahir. Selain itu, mari kita ikuti beberapa contoh lain yang didapati dalam isi zahir maf'ulun bih. Yang pertama, yahtarimu at-tullabu al-muallima. Yahtarimu merupakan fi'il, at-talibu merupakan al-fa'il. Seterusnya al-muallima diikuti 11 fi'il dan fa'il merupakan maf'ulun bih. Di sini kami sertakan sekali dengan i'rabnya. Maf'ulun bih mansub bil fathah. Seperti yang dibagi tahu tadi, dalam ta'rif maf'ulun bih adalah diwajibkan. Isim yang diwajibkan mansub iaitu yang berbaris atas. Manakala mu'allima ini diwajibkan mim berbaris atas. Seterusnya, yang kedua, sana'a al-insanu as-sayyarata. Sana'a merupakan fi'il, al-insana merupakan al-fa'il, as-sayyarata adalah maf'ulun bih. Di sini i'rabnya adalah sama, iaitu maf'ulun bih mansub bil fathah. Yang ketiga, akala Muhammadu al-aruzza. Akala merupakan fi'il, Muhammadun merupakan al-fa'il, manakala al-aruzza merupakan maf'ulun bih yang diikuti oleh perkataan fi'il dan fa'il. Al-aruzza seperti biasa akan dibaca za di baris atas, manakala i'rabnya adalah maf'ulun bih mansubu bil fathah. Terusnya yang terakhir adalah aliju at-tabibu al-marida. Aliju merupakan fi'il, at-tabibu merupakan al-fa'il, manakala al-marid merupakan kata nama iaitu maf'ulun bih. Ia di'irab sebagai maf'ulun bih mansubu bil fathah. Keempat-empat contoh ini menunjukkan adalah setiap maf'ulun bih yang dikeluarkan adalah sangat jelas dan nyata ditulis. Seterusnya, kita lihat kepada anwa'ul maf'ulun bih yang kedua, iaitu isim dhamir. Isim dhamir ini merupakan sebuah isim yang tersembunyi ataupun dia menghubungkan kepada fi'il. Ianya tersembunyi dan tidak jelas, berbeza dengan isim zahir yang ditunjukkan dalam slide sebelum ini. Isim dhamir ini terbahagi kepada 4, iaitu nunul jama'ah, ya'ul mutakallim, kaf mukhatab dan ha'ul ghaib. Di sini kami sertakan beberapa contoh yang boleh dilihat. Yang pertama, saronal khair. Na di sini merupakan satu penggabungan kepada fi'il, tapi na ini merujuk kepada maf'ulun bih, iaitu nanul jama'ah. Yang kedua, sarinil khair. Ya merupakan maf'ulun bih merujuk kepada ya mutakallim. Yang ketiga, sarakal khair. Kaf merupakan maf'ulun bih yang merujuk kepada kaful mukhatab. Yang keempat, sarahul khair.
Ha ini merujuk kepada maf'ulun bih, iaitu ha'ul ghaib. Selain itu, untuk lebih difahami, kami sertakan beberapa contoh lain. Yang pertama, rafaqna al-mu'allima fi rihlah. Nun di sini merupakan maf'ulun bih yang diikuti selepas fa'il walaupun ia menggabungkan kepada satu perkataan. Maf'ulun bih ini menunjukkan kepada nal jama'ah. Yang kedua, yajma'ni as-sidq. Yajma'ni. Yajma'u merupakan fi'il. Ni ya di sini merupakan maf'ulun bih yang menunjukkan kepada ya mutakallim. Yang ketiga, yamizuka at-tasamuh wal wafa. Yamizuka, ka di sini merujukkan kepada maf'ulun bih yang diikuti penggabungan kepada fi'il. Di sini merupakan kaf al-mukhatab. Yang keempat, qara'a al-mu'allima ad-darsa summa syarahahu. Jika kita lihat kepada qara'a al-mu'allima ad-darsa, merupakan satu maf'ulun bih di situ. Namun, kita akan lihat kepada summa syarahahu. Syarahahu merupakan ha ini kembali kepada ad-darsa tadi. Maka, ia merupakan fi'il yang dicampur kepada maf'ulun bih. Ha ini menunjuk kepada ha'ul ghaib. Dalam isim dhamir anwa'ul maf'ulun bih. Seterusnya, kita akan masuk kepada alamatun nasbi maf'ulun bih. Seperti di awal tadi yang saya sebutkan, maf'ulun bih adalah diwajibkan untuk mansub. Namun di sini ia akan berubah mengikut keadaan. Maf'ulun bih boleh dinasabkan kepada 4, iaitu al-fathah, al-kasrah, al-ya' dan al-alif. Bagi fathah, ia akan diwajibkan nasab berfathah apabila berkeadaan mufrad dan jamak taksir. Sebagai contoh, daraba Zaidun Khalidan. Khalidan ini merupakan wajib mansub bil fathah dengan i'rabnya berbunyi maf'ulun bih mansub bil fathah az-zahirah fi akhirih. Yang kedua, bil kasrah adalah digunakan apabila masuk kepada jamak muannas salim. Sebagai contoh, ra'aitu at-talibati fil madrasah. Ti di sini berbaris di bawah. Jadi, ia di'arab sebagai maf'ulun bih mansubu bil kasrah niyabatu al-fathah li'annahu jamak muannas salim. Disebabkan dia adalah jamak muannas salim, at-talibati merupakan pelajar-pelajar perempuan, maka dia diwajibkan untuk berbaris kasrah. Yang ketiga, al-ya'. Al-ya' dinasabkan apabila ia berkeadaan musanna serta jamak muzakkar salim. Sebagai contoh, ra'aitu at-talibina fil madrasah. At-talibina merupakan jamak muzakkar salim. Dengan i'rabnya berbunyi maf'ulun bih mansub bil ya' niyabatu 'anil fathah li'annahu jamak muzakkar salim. Nah, di sini merujuk kepada mansub bil fathah disebabkan jamak muzakkar salim. Yang terakhir iaitu bil alif. Dia dinasabkan sebagai alif apabila asma'ul khamsah. Sebagai contoh, ra'aitu akhaka. Akhaka merupakan maf'ulun bih yang dimansubkan dengan bil alif. I'rabnya berbunyi maf'ulun bih mansub bil alif niyabatu 'anil fathah li'annahu min asma'ul khamsah. Seterusnya, ayolah kita tengok kepada i'rabun nasbu al-maf'ulun bih. Di sini saya sertakan beberapa contoh untuk kita lihat dengan lebih lanjut berkenaan maf'ulun bih. Seperti yang dibagi tahu, maf'ulun bih terbahagi kepada dua bahagian, iaitu isim zahir serta isim dhamir. Saya agihkan kepada dua bahagian, yang mana isim zahir dan juga isim dhamir, supaya lebih jelas untuk dilihat dan untuk kita i'rab pada ayat-ayat tersebut. Untuk ayat pertama adalah tubadilu ar-ra'isani ar-ra'ya. I'rabnya adalah berbunyi sebagai maf'ulun bih mansub bil fathah li'annahu ar-ra'ya adalah perkataan mufrad, maka dia diwajibkan mansub bil fathah. Yang kedua, bani al-qurawiyuna masjidaini.
Di'arab sebagai maf'ulun bih mansub bil ya, li'annahu masjidaini adalah jamak muzakkar salim. Maka ia adalah diwajibkan mansub bil ya. Yang ketiga, tudmiru al-harbu al-ahliyatu al-balada. Al-balada merupakan maf'ulun bih yang di'arab sebagai maf'ulun bih mansub bil fathah, li'annahu balada merupakan perkataan mufrad. Yang keempat, ta'lamu at-talibu al-qiraati. Al-qiraati merupakan jamak muannas salim yang mana dia diwajibkan untuk berbaris di bawah. I'rabnya berbunyi maf'ulun bih mansub bil kasrah. Yang kelima, masih dalam isim zahir, iaitu allama al-ustazu Hasan al-Khalqi. Hasana merupakan perkataan maf'ulun bih, maka ia adalah mufrad. Ia merupakan berbaris atas yang i'rabnya berbunyi maf'ulun bih mansub bil fathah. Seterusnya kita lihat pula kepada isim dhamir. Ayat contoh yang disertakan adalah nadani Muhammadun fa'ajabatuhu. Nadani, perkataan ya, huruf ya pada perkataan nadani merupakan maf'ulun bih. Ia di'arabkan sebagai dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Dia disebabkan dhamir mutakallim, ya ini merupakan yang menumpang ataupun dia dimasukkan kepada isim dhamir, iaitu isim yang tersembunyi yang bergabung dengan fi'il seperti yang telah diterangkan. Yang kedua, pada isim dhamir adalah al-mir'u yashrafuhu nahlul hasana. Yashrafuhu, ha pada yashrafuhu merupakan ha'ul ghaib, yang mana yang merupakan isim dhamir yang tersembunyi pada perkataan fi'il. Arabnya ada berbunyi dhamir al-ghaib mabni ala dhamma fi mahalli nasb maf'ulun bih. Yang ketiga, contoh isim dhamir adalah laqad samahaka sadiquka. Samahaka, kaf di sini menunjukkan kepada maf'ulun bih yang bergabung kepada fi'il. Yang Arabnya berbunyi kepada dhamir al-mukhatab mabni ala fathah fi mahalli maf'ulun bih. Sekian itu sahaja pembelajaran mengenai maf'ul bih daripada kumpulan kami. Semoga pembelajaran kali ini dalam video ini dapat memberi manfaat dan lebih kefahaman kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum.